لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam pengajian kita pada hari ini, insya-Allah kita akan meneruskan lagi meneroka isi kandung ayat Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi. Setiap helaian dalam halaman muka surat Al-Quran ini akan kita pilih satu tema. Daripada tema tersebut, kita akan pilih satu hadis yang akan menyampaikan kepada kita, memahamkan lagi kepada kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, seperti biasa, pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian satu hadis yang mudah-mudahan kita akan mendapat ataupun kita boleh beramal dengan dia, iaitu hadis yang kita pernah bincangkan sebelum ini, iaitu mengenai tentang Rasulullah SAW mendidik kita ataupun mengajar kita mengucapkan doa selesai daripada solat, iaitu doa yang diajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang mana dia kata faqul fi kulli duburus salah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa inilah yang dibacakan ataupun diajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal pada penghujung solat. Sebahagian ulama menghuraikan penghujung solat ni maknanya selepas daripada membaca tahiyat, ataupun boleh juga kita bacakan doa ini selepas daripada habis solat tersebut. Baik, seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz Husaini? Sihat, alhamdulillah doktor, sihat Masya-Allah, alhamdulillah sihat. Saya terpegun dengan zikir yang Ustaz Husaini bacakan tadi. Zikir mengenai apa tu Ustaz Husaini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, iaitu zikir ataupun doa sebenarnya yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bila mana ditelan oleh ikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya dilepaskan. Masya-Allah. Maknanya tuan-tuan puan-puan, hari ini kita mulakan dengan doa daripada Nabi Yunus. Kemudian kita bacakan lagi hadis yang pertama tadi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Dan sebelum ni juga kita pernah mengajarkan ataupun kita pernah membacakan kepada tuan-tuan doa yang dibacakan oleh Rasulullah dan juga doa Nabi Ibrahim. Maka hari ini ada satu perkara yang agak berkaitan juga ataupun ada perkaitannya dengan hati pula pada hari ini. Sebelum kita memasuki kepada perbincangan mengenai hadis ini, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita tengok selak halaman yang ke-44 ayat 264. Kita lihat apakah panduan wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian, mari kita sama-sama perhatikan ayat yang disebutkan ataupun diungkapkan, dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, menceritakan bagaimana Allah Taala menghalang kita ataupun menegah kita, menasihatkan kita, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan perbuatan seperti menyakiti manusia dan menjadi riak. Hadis pada hari ini akan berkaitan dengan hati, iaitu bagaimana menjaga hati kita ataupun bagaimana riak ini merosakkan amalan kita. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan hadis yang akan kita kongsikan pada hari ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang menyebutkan ataupun yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah yang menyebutkan inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Dia akan dibawa kepada Allah dan ditunjukkan nikmat-nikmat Allah. Lalu lelaki itu mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lelaki itu berkata, aku berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Lalu Allah kata, kamu berbohong. Sebaliknya kamu berperang supaya dipanggil pahlawan yang berani. Memang kamu telah dipanggil sedemikian. Kemudian lelaki itu diarahkan untuk diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, perhatikan hadis ni mengenai tentang orang yang bersifat riak ini akan merosakkan amalan dia dan mengheret dia ke dalam neraka. Baik, perbincangan selanjutnya mengenai sifat riak ini akan kita teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi berkenaan dengan orang yang riak, yang mengerjakan amalan-amalan tetapi diselangi dengan hati yang riak. Maknanya itu seperti kata debu di batu dikenakan hujan kemudian hilang debu itu. Itulah amalan-amalan yang bila mana disulami dengan perasaan riak, makna Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan amalan, pahala amalan itu begitu saja. Baik, jom kita pergi pula. Siapakah perawi yang meriwayatkan hadis yang dibacakan oleh doktor sebentar tadi? Seorang sahabat yang acap kali kita dengar, ya doktor ya, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Betul. Setahu saya, tak ingat saya, beliau berada dengan Nabi lebih kurang 3 tahun je. Betul. Tapi antara sahabat yang paling banyaklah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat ingatan dia. Betul, kuat ingatan dia ya. Kalau mungkin ada doktor ada poin-poin yang mungkin saya tertinggal lah doktor ya. Baik. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Hurairah ni kita telah ceritakan banyak kali sifat dia seorang yang sangat kuat ingatan. Rasulullah doakan kepada dia, Rasulullah pegang dada dia, kemudian Rasulullah banyak pernah panggil dia mengenai sesuatu perkara dan insiden di kalangan ahli sufah. Rasulullah didik dia, kemudian dia adalah orang yang ingat dengan Rasulullah. Dia juga adalah orang yang bertanyakan ataupun bertanya kepada Rasulullah soalan yang mungkin orang lain tak tanya, orang yang hebat orangnya, sehingga beliau adalah di kalangan sahabat yang paling banyak menghimpunkan ataupun mengingati hadis Nabi SAW. Hari ini insya-Allah kita akan kongsikan lagi 3 poin mengenai tentang Sayyidina Abu Hurairah. Mari sama-sama kita perhatikan slide kita pada hari ini, iaitu beliau adalah
Sayyidina Abu Hurairah yang mana beliau berasal daripada wilayah Ad-Daus, iaitu berasal daripada Yaman. Beliau berhijrah daripada Yaman. Beliau memeluk Islam melalui seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dusi. Yang ni kalau tuan-tuan pernah dengar nama dia, seorang yang datang kepada Rasulullah untuk mencari Islam juga. Kisah dia amat menarik di dalam sirah. Dan yang ketiganya, beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Yang ni juga kita pernah kongsikan kepada tuan-tuan mengenai tentang kisah beliau, yang mana beliau datang lewat ke Madinah hampir-hampir ataupun hanya sekitar 3 tahun sahaja, tetapi bayangkan walaupun dalam tempoh 3 tahun beliau mempunyai ingatan yang sangat kuat mengenai hadis-hadis Nabi SAW. Baik, iaitu yang tu mengenai tentang perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Baik, perbincangan kita seterusnya pada hari ini melibatkan ataupun membincangkan bagaimana sifat riak ini boleh merosakkan amalan. Yang ni yang saya suka untuk kongsikan dengan tuan-tuan, Ustaz Husaini. Sebenarnya dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah berbincang dengan sahabat. Ada satu ketika Rasulullah keluar di kalangan sahabat dan Rasulullah mereka ketika itu sedang membincangkan tentang Dajjal. Dajjal ni ambil daripada perkataan Dajjal ataupun Dajjal ni maksudnya penipu, kazab. Dajjal ni maksudnya penipu, dia akan menipu orang, memukau orang sehingga orang lari beriman daripada Allah Ta'ala. Tetapi ketika mana berbincang tentang Dajjal ni, tiba-tiba Rasulullah tanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minad Dajjal. Rasulullah tanya kepada para sahabat, hendak tak kamu kalau aku ceritakan perkara yang lebih aku takut daripada Dajjal? Dia tanya pada Rasulullah, ada satu perkara yang lebih menakutkan daripada Dajjal. Lalu para sahabat tanya, apakah perkara tersebut? Lalu Rasulullah kata, asyirkul khafi, iaitu syirik yang tersembunyi, iaitu seorang lelaki yang bangun menunaikan salat. Dia kata, ayyaquma ar-rajula yusalli fayuzayyinahu salatahu lima yudraka min nazarin rajul, iaitu seorang lelaki yang mendirikan salat, tapi waktu dia mendirikan solat tu, dia menghiasi solat dia ataupun solat dia dihiasi dengan perkara-perkara yang mudah-mudahan orang tengok dia solat tu seakan-akan syirik kecil lah. Maknanya dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia bukan solat untuk Allah Ta'ala, tapi dia solat untuk supaya orang lihat perbuatan dia sebut. Yang ni yang dibimbangi oleh Sayyidina ataupun Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat perkara yang dia lebih takut daripada riak itu sendiri ataupun daripada sifat ataupun Dajjal itu sendiri. Dan berkenaan dengan ini doktor juga ya, Nabi SAW pun ada pernah bersabda, dia kata apa, riak ini merupakan antara syirik kecil. Bila mana ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW, ada satu perkara yang paling aku takut berlakunya syirik. Aku kata asyirki asghar. Masya-Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia kata apakah syirik asghar tersebut? Iaitu riak. Itu nak kena jaga. Betul. Bagaimana sebenarnya riak ni boleh menjadi syirik? Kerana kita beribadah bukan kerana Allah. Maknanya dia seakan-akan kita menduakan Allah Ta'ala. Kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah, kita menduakan Allah Ta'ala. Sepatutnya kita solat memang fokus kepada Allah Ta'ala. Tetapi bila kita campakkan diri kita ataupun kita berniat untuk menunjuk-nunjuk, maka dia boleh menyebabkan kita akan maknanya berlaku syirik kecil tu tadi. Dan inilah yang dicela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, iaitu mereka yang menunjuk-nunjuk yang diceritakan juga dalam Al-Quran. Perbincangan lanjut mengenai ini akan kita teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian hadis berkaitan dengan riak, iaitu bagaimana riak ini merosakkan amalan kita sehingga Allah Ta'ala tegur dalam Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan perbuatan seperti menunjuk-nunjuk itu tadi. Kemudian dalam hadis Rasulullah terangkan pula perkara yang lebih Rasulullah takut daripada Dajjal adalah riak. Kerana kalau Dajjal dia menipu manusia secara kita nampak, tetapi riak ni perkara dalam hati orang tak nampak. Nampak macam ikhlas,
Nampak macam ikhlas tapi rupanya tak Allah. ikhlas. Allah, ini lebih berbahaya kerana penyakit hati. Baik, sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita mengenai hadis riak ini, seperti biasa sekiranya tuan-tuan ingat kita ada satu segmen mengenai tentang viral tetapi tidak sahih. Yang ni kita akan kumpulkan hadis-hadis yang tersebar dalam masyarakat tetapi tidak sahih dan kita bimbangi akan memberikan kefahaman yang tidak benar mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada hari ini adalah mengenai tentang hadis ayat kursi yang mana kita dah bincang sebelum ini, iaitu hadis tentang kelebihan ayat kursi. Ada satu hadis yang viral tetapi sebenarnya tidak sahih, iaitu sesiapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, Allah akan memelihara rumahnya dan rumah-rumah sekitarnya. Hadis ini dinilai lemah oleh ulama hadis seperti Al-Imam Baihaqi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Ibn Iraq Al-Kinani dan juga Al-Imam Syaukani. Bayangkan tuan-tuan, hadis ini memang tersebar ada di kalangan kita yang membaca ataupun yang mendengar hadis ni, tapi pada hakikatnya sebahagian ulama seperti Al-Imam Ibnul Jauzi menganggap hadis ni sebagai palsu, dan juga Al-Imam Baihaqi dan Suyuti tadi menganggap hadis ni sebagai hadis yang sangat lemah ataupun lemah dha'fun syadid, iaitu dhaif yang sangat berat. Jadi kalau boleh kita jauhkan daripada mengamalkan dengan hadis-hadis yang sangat dhaif ni, kembali kepada hadis yang sahih. Kita dah cerita dah pada tuan-tuan sebelum ni hadis-hadis sahih mengenai ayat kursi dan bagaimana beramal dengan ayatul kursi. Baik, kita kembali balik pada perbincangan kita mengenai hadis riak. Kalau Ustaz Husaini perasan dalam Facebook kita kadang-kadang ada satu grup namanya riak apa hari ni. So Husaini dah riak belum hari ni? Boleh ke kita buat macam tu? Selalunya kalau kita nampaknya masak apa hari ni. Grup kan, tapi memang betul ada dalam grup tu, bukan nak ceritalah. Kadang kita ada juga dalam tu kan. Tapi bukan apa, kadang-kadang kita nak tengok gelagat manusia ni. Ada grup yang riak apa hari ini. Ada yang kadang tu tayang, yelah macam-macam apa yang ada kan. Emas lah sebagainya. Apa orang kata, benda yang ada di dalam di sekeliling mereka. Betul. Tapi sebenarnya doktor, kalau kita tengok kalau dalam grup begini sebenarnya mungkin bertujuan untuk suka-suka. Disebab itulah adanya grup riak apa hari ini. Kan? Tapi kalau kita tengok kalau benda itu kita dah makin suka, ini aku beli ni, aku kena tunjuk ini dekat Facebook dan sebagainya. Boleh menyebabkan hati itu daripada suka-suka jadi aku kena tunjuk ni. Dari situ perasaan riak itu dah ada sebenarnya doktor. Maknanya sebenarnya tak bolehlah buat main-main juga perkara riak. Benda tu jadi normalisasi doktor. Betul. Riak ni kalau kita anggap ataupun kalau kita baca dalam hadis, Allah Taala ataupun Rasulullah menganggap dia sebagai syirik kecil. Maknanya satu perkara yang besar. Yang kedua tadi kita dah tengok lebih berbahaya daripada Dajjal. Bagaimana isu riak ni pula kita boleh bermain-main? Yang ni sepatutnya tak berlaku di kalangan Muslim. Kalau ada yang dalam grup tu mungkin boleh keluar betul. Ataupun sebenarnya kita tak boleh main-main dengan perkara syirik. Kerana kita bimbang syirik ni perkara hati. Mungkin kita asalnya macam Ustaz Husaini cakap, perkara ni kita nak main-main je. Tapi kita bimbang. Setiap kali kita dapat hasil, kita nak tunjuk kat orang. Setiap kali kita dapat satu perkara, kita tunjuk kat orang. Setiap kali kita tengah berdoa pun kita nak selfie waktu berdoa. Maka perkara tu tak elok. Kita tak nak biasakan perkara yang dianggap sebagai dosa oleh Allah Ta'ala, kita nak membiasakannya. Maka perkara ni kita kena hati-hati. Jangan sampai perkara yang dianggap sebagai dosa kecil ataupun syirik kecil tu tadi sebagai satu perkara yang biasa buat umat Islam. Jangan kita buat sedemikian. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan ataupun hayati resolusi dan pengajaran yang kita dapat pelajari pada hari ini. Yang pertama, iaitu kita hendaklah mengikhlaskan diri dalam setiap amalan dan menjauhi sifat riak. Yang kedua, menyembunyikan amal soleh kita agar menjadi bekalan yang tulus di akhirat kelak. Dan yang ketiga, kita hendaklah menyemak status hadis terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada masyarakat. Masya Allah, 3 pengajaran ini sangat penting. Jauhkan diri kita daripada riak. Cuba untuk menjadi ikhlas dengan menyembunyikan amalan. Kan Rasulullah ada ajar satu hadis yang tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Dan yang ketiganya, semak setiap hadis yang kita nak sampaikan. Kita bimbang kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada oleh ataupun tidak diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa di penghujung rancangan ini saya menyuruh kepada tuan-tuan, puan-puan agar sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan untuk merancangkan, membangunkan program-program pengajian hadis dan Quran kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan akan sentiasa diberkati oleh Allah. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sentiasa memberkati pengajian kita, Ustaz. Dipersilakan, Ustaz. Baik, terima kasih Doktor. InsyaAllah sama-sama kita mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita semua digolongkan dengan orang yang mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami mendadah tangan memohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat takabbur, riya ya Allah, sifat-sifat mazmumah ini ya Allah, jauhkanlah daripada hati-hati kami ini ya Allah. Eratkanlah hati kami ini ya Allah, pegangkanlah hati kami ini ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Engkau titipkanlah semangat mujahadah dalam diri kami ini ya Allah, untuk menjadi hamba-Mu yang mengamalkan segala perintah-Mu ya Allah dan menjauhkan daripada segala larangan-Mu ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.